Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung kepada bahagian yang kedua, iaitu sunat hayat. Sunat hayat adalah perbuatan yang apabila kita tertinggal tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey. Jadi sunat hayat ni terbahagi kepada dua, iaitu sunat hayat perbuatan dan sunat hayat bacaan. Okey, sunat hayat perbuatan. Okey, sunat hayat perbuatan ni ada 6. Okey, ada 6. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan semasa takbir. Kan, takbiratul ihram, semasa nak rukuk, semasa i'tidal. Perbuatan angkat tangan tu, Allahu Akbar tu, kita angkat tangan tu adalah sunat hayat. Tapi sebutan Allahu Akbar tu semasa takbiratul ihram wajib cuma mengangkat tangan tu saja yang sunat. Okay, yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Okey. Yang keempat, duduk iftirash dan tawarruk. Duduk iftirash ni apa dia? Duduk iftirash ni adalah duduk tahiyat awal yang kita belajar tu. Kan, kalau kita tidak buat ataupun mungkin kita sakit kaki ke apa, tidak menjadi masalah. Itu hanyalah sunat hayat. Dan juga tawarruk. Tawarruk ni adalah duduk tahiyat akhir. Okey, yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha semasa duduk tahiyat awal ataupun akhir. Semasa tahiyat tu kita letak tangan kan atas peha. Letak tangan tu, tangan kita tu tak letak atas peha pun tak apa. Tapi janganlah letak atas peha kawan. Okey, itu memang batal. Okay, yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Kita gerakkan muka ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita gerakkan muka tu, kita gerakkan kepala tu adalah sunat. Tetapi kita beri salam yang pertama tu wajib. Kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib. Kita gerakkan kepala tu sahaja yang sunat. Okey, baik. Yang kedua, bahagian yang kedua adalah sunat hayat dari sudut bacaan. Dari sudut bacaan. Okey, bacaan pula ada 10. Ada 10 contoh. Okey, yang pertama, melafazkan takbir intiqalat semasa solat. Okey, takbir intiqalat ni apa? Takbir yang kita sebut semasa kita nak rukuk, semasa kita nak i'tidal tak ada. Semasa kita nak sujud, duduk antara dua sujud kan kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar tu, kalau kita mungkin tertinggal 1 2 ke, tidak menjadi masalah kan. Mungkin kita tak perasan ke apa kan, nak cepat ke apa, kita pun kadang-kadang tertinggal. Jadi tidak menjadi masalah. Okey, yang pertama tadi takbir intiqalat. Okay, yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah. Isti'azah ni adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan, sebelum baca Fatihah. Kalau tak baca isti'azah pun tidak menjadi masalah. Okey, yang ketiga, membaca doa iftitah. Doa iftitah ni doa yang kita baca sebelum membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kan, itu adalah doa iftitah. Doa iftitah kalau tidak hafal tidak menjadi masalah. Boleh juga solat, kerana ia hanyalah sunat hayat, dan sunat hayat tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, faham? Yang keempat, membaca surah. Membaca surah selepas Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah kita akan baca surah pendek, betul. Contohnya surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun. Kalau kita tidak hafal mana-mana surah contohnya lah kan, kita terlupa ke kan, langsung terlupa, tidak baca surah pun tidak menjadi masalah. Yang wajibnya surah Al-Fatihah. Okay, yang kelima, menyaringkan suara semasa membaca Al-Fatihah semasa solat subuh, solat maghrib dan solat isyak dan solat Jumaat. Kan kita ada baca Al-Fatihah dengan kuat. Kan imam baca kan Alhamdulillahirrabbilalamin, kan imam baca kuat-kuat kan. Bacaan secara kuat tu kalau tidak dibaca dengan kuat tidak menjadi
masalah kerana ia hanyalah sunat hayat. Tetapi kita hidup kan, kita dekat Malaysia ni, ataupun kita tengoklah orang Islam biasanya akan baca kuat. Kalau selagi dia boleh baca dengan kuat, kita kena baca dengan kuat. Okey, yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud kita akan baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, tasbih tu kalau kita terlupa, kita tak baca pun tidak mengapa. Tapi kalau terlupa langsung, kita bacalah yang pendek pun tak apa. Kita baca subhanallah pun dah cukup. Okey, asalkan kita baca tasbih. Kerana di situ adalah tempat kita bertasbih. Okey, yang ketujuh, membaca ataupun menyebut sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. Okay, ketika i'tidal kita sebutan tu hanyalah sunat hayat. Okay, kalau tidak hafal sami'allah apa pun tidak menjadi masalah. Yang penting lepas daripada rukuk kita kena bangun dulu untuk i'tidal. Tidak boleh lepas rukuk terus sujud. Itu tidak boleh. Kerana i'tidal tu juga adalah rukun solat. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Kan kita baca duduk antara dua sujud tu, kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni kan. Jadi doa tu tidak menjadi masalah kalau kita tidak hafal. Bacalah doa apa-apa pun. Okay, yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni adalah selawat yang kita baca semasa tahiyat akhir. Kan kita baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim tu itu namanya selawat Ibrahimiyah sampai habis fil alamina innaka hamidum majid. Itu adalah selawat Ibrahimiyah, dan selawat Ibrahimiyah ni adalah sunat hayat. Dan yang terakhir, memberi salam yang kedua, membaca salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua adalah sunat hayat. Tetapi yang pertama adalah rukun, bukan sunat abad. Rukun. Rukun ni kalau kita tertinggal, solat kita tak sah, terus reject. Jadi kesimpulannya, perkara sunat, sama ada sunat abad ataupun sunat hayat, adalah amat digalakkan untuk kita belajar dan kita faham. Kerana amalan sunat ni yang melengkapkan dan mencantikkan ibadah kita, khususnya solat. Kerana solat yang tanpa amalan sunat ni ibarat satu sehelai baju yang campang-camping ataupun yang koyak rabak. Mungkin kita boleh pakai baju yang koyak-koyak kan, yang lubang-lubang, tetapi tidak cantik lah untuk kita pandang. Tapi dengan amalan sunat ni, dia akan menampal lubang-lubang tu dan akan mencantikkan kita punya pakaian. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.